Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, salam perkenalan kepada semua pelajar-pelajar. Okey, jadi nama saya Cikgu Muhammad Syaidi bin Yahya. Jadi saya adalah guru reka bentuk dan teknologi ataupun guru RBT tingkatan 1 anda buat masa inilah selagi belum ada perubahan jadual. Okey, jadi untuk hari ini kita akan mula belajarlah. Bermula dengan bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Jadi saya harap kamu dah standby lah. Alatan-alatan tulis yang penting buku nota dan juga pen. Okey, so untuk RBT kita ada satu buku sketchbook pelakaran sebab untuk tingkatan 1 memang banyak aktiviti melakar, dan kemudian yang keduanya adalah buku nota. Okey, yang berwarna hijau lah, bidang vocational dan teknologi. Walau bagaimanapun mungkin ada yang masih tak ada buku, kamu boleh catat dahululah di dalam kertas. Okey, saya buat dalam bentuk video sebab apa? Mudah nanti kamu nak tengok semula dan kemudian kamu nak menyalin nota sebagai bekalan lah nanti, sebabnya nanti nak hadapi peperiksaan PT3 tu, so kamu perlu ada nota. Sebab apa? Dia merangkumi topik silibus pembelajaran daripada tingkatan 1, tingkatan 2 hinggalah habis tingkatan 3. Okey, so kita tengok kepada pengenalan reka bentuk dan teknologi. Jadi sebelum tu untuk bab 1 ni ada standard kandungan dia, apa yang perlu kamu kuasai, apa yang perlu kamu faham, apa yang perlu kamu ingat. Okey, di mana untuk bab 1 yang pertama sekali yang kamu akan pelajari ialah 1.1 tu dunia reka bentuk. Okey, 1.2 yang keduanya ialah kepentingan reka bentuk dan teknologi. Dan kemudian yang ketiganya iaitu 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Maksud 1.1 tu adalah bab 1 topik 1, 1.2 bab 1 topik 2, bab 1 topik 3 iaitu 1.3. Okey, kita pergi pada pengenalan. Reka bentuk dan teknologi merupakan penyumbang kepada teknologi moden serta pembangunan sains dan sosial. Bidang ini memberikan pengetahuan kepada murid tentang kemahiran dalam menghasilkan reka bentuk produk berasaskan teknologi. Tujuan reka bentuk dan teknologi diperkenalkan adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, jadi kita kena faham apa yang kamu pelajari dalam bidang reka bentuk dan teknologi ni adalah memberi pengetahuan ilmu kepada kamu tentang kemahiran dalam menghasilkan reka bentuk produk berasaskan teknologi. Maksudnya menghasilkan sebuah reka bentuk produk di mana ada teknologi di dalamnya. Di mana tujuan dia ialah untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak manusia. Dalam bab ini murid akan diberikan ataupun akan diberi pendedahan tentang reka bentuk dan teknologi yang mencakupi elemen dan prinsip. Jadi bab 1 kamu kena cover sampai prinsip, elemen dan prinsip. Tapi hari ini kita akan sampai kamu tahu 7 jenis elemen saja. Nanti kita akan sambung lagi kelas setiap elemen tu apa peranan dia, apa maksud dia, dan kemudian sampailah ke prinsip dan seterusnya. Okey, saya ulang balik. So dalam bab ini murid akan diberi pendedahan tentang reka bentuk dan teknologi yang mencakupi elemen dan prinsip dalam reka bentuk, cara membina objek asas serta menentukan kriteria yang diperlukan dalam menghasilkan suatu produk yang baik. Okey, so kita sambung slide yang seterusnya. Kita tengok kepada definisi reka bentuk dan teknologi. Mungkin ada yang tahu apa itu definisi, mungkin ada yang tak tahu. Okey, jadi definisi ni ialah maksud. Bahasa mudahnya ialah maksud. Kalau dikatakan definisi reka bentuk dan teknologi,
Sebenarnya dia ialah maksud reka bentuk dan teknologi. Jadi kita tengok pada A, definisi reka bentuk ataupun maksud reka bentuk. Apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan suatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Jadi kata kuncinya ialah penyusunan bahan secara terancang bagi menghasilkan produk yang memberi impak ataupun kesan kepada kehidupan. Kalau kita tengok rajah, gambar rajah 1.1 tu, itu reka bentuk. Di mana hasilkan sebuah reka bentuk basikal di mana dia memberi kesan kepada kehidupan. Apa kesan dia? So, kamu boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih jauh, dengan lebih pantas berbanding dengan kamu berjalan kaki. Okey. B, definisi teknologi ataupun maksud teknologi. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi? Dia bermula dengan kata kunci pengajian dan pengetahuan. Jadi saya terangkan maksud yang lengkap yang sepenuhnya, pengajian dan pengetahuan yang mengaplikasikan ataupun yang menggunakan sains dan matematik bagi menyelesaikan masalah menggunakan pelbagai sumber, alat, teknik dan sistem. Sebagai ringkasnya di mana maksud teknologi ialah pengajian, belajar dan pengetahuan ilmu dalam bidang sains dan matematik, dan kemudian kita gunakan bagi menyelesaikan masalah. Tak ada tempat duduk. So kita belajar, cari ilmu, hasilkan sebuah kerusi. Dan kemudian kita gunakan pelbagai sumber. Apa sumber yang ada? Sumberlah semula jadi yang ada apa? Pokok. Tengok gambar rajah 1.2 tu. Sebuah pokok, perubahan teknologi barang mentah. So macam mana nak menghasilkan kerusi daripada pokok? Gunalah pelbagai alatan yang ada, gergaji, kapak ke, dan kemudian gunakan pelbagai teknik. Macam mana teknik yang kamu gunakan? Daripada sebatang pokok kamu dah tebang, buang kulit, hasilkan dia pula dalam bentuk blok-blok kayu. Dan kemudian hasilkan pula blok-blok kayu tu ikut bahagian-bahagian dia, kaki kerusi, muka kerusi, belakang kerusi, dan sebagainya, menggunakan satu sistem yang lengkap, teratur. Akhirnya kamu menghasilkan sebuah kerusi yang boleh digunakan. Jadi selesai masalah tadi, nak buat kerusi untuk duduk. Mungkin kalau ada apa-apa masalah nanti boleh tanya semula pada saya kalau tak faham dan sebagainya. Kita tengok pada C pula, definisi ataupun maksud reka bentuk dan teknologi ini gabungan, ataupun kita cantumkan kedua maksud reka bentuk dan teknologi tadi, menghasilkan maksud yang lengkap, iaitu reka bentuk dan teknologi bermaksud ataupun berdefinisi, memberi definisi, iaitu gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik bagi memudahkan kehidupan manusia. Jadi ketiga-tiga maksud ni, so kamu kena ingat, kena hafal. Paling mudah kamu ingat, hafal kata kunci dia. Alright. Seterusnya, bidang reka bentuk dan teknologi. Ada bidang-bidang dalam reka bentuk dan teknologi yang boleh kamu ceburi dalam menghasilkan sesuatu reka bentuk. Di mana bidang reka bentuk dan teknologi terbahagi kepada dua, iaitu bidang konkret dan bidang abstrak. So kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bidang konkret, apa yang dimaksudkan dengan bidang abstrak. So yang pertama, bidang konkret. Bidang konkret ialah reka bentuk yang boleh dilihat dan dipegang. Kita menghasilkan satu reka bentuk yang boleh dilihat dan juga boleh dipegang. Contohnya produk, sebuah produk, bekas air, tupperware, botol air, pensel box, beg, yang boleh kita lihat, kita pegang.
Paling mudah sekali, contoh yang sekarang ni memang kamu tengah gunakan semasa PDPR, belajar di rumah, komputer, telefon bimbit, okey, laptop, okey itu adalah bidang konkret. Okey, manakala bidang abstrak, okey, ialah reka bentuk yang boleh dilihat tapi tak dapat dipegang. Macam mana tu? Okey, contoh perkhidmatan dan komunikasi. Katalah kita cakap tadi bidang konkret tu telefon bimbit. Okey, bidang abstrak ataupun reka bentuk yang kita hasilkan ialah talian telefon yang ada. Contoh Celcom, Maxis. Nampak tak Celcom tu? Kalau bar dia penuh tu, line dia ada lah tu. Servis dia ada. Tapi tak boleh pegang. Betul kan? Sama juga macam internet. Kalau kamu langgan, kamu bayar, kamu dapat internet. Macam mana mungkin kamu tengok pada simbol wifi dan sebagainya. Maksudnya, itu adalah bidang abstrak. Kamu nampak, tapi kamu tak boleh pegang. Okey, contoh yang diberikan dekat sini ialah perkhidmatan dan juga komunikasi. Beli barang kan secara maya. Pakai Shopee, pakai Lazada dan sebagainya, pembayaran secara online. Pembayaran tu berlaku. Tapi kamu nampak, tapi kamu tak boleh nak pegang duit yang kamu bayar tu, kamu tak boleh nak pegang duit bagi kat sana, tapi kamu transfer saja. So dia orang yang penjual pun sama, dia check account, duit dah masuk. Contohnya kalau tak faham nanti boleh kita bincangkan semula. Alright, jadi kita tengok pada jadual 1.1 bidang-bidang dalam reka bentuk. Okey, kita dah pelajari tadi. So ada dua bidang, yang pertama konkret, yang keduanya adalah abstrak. Okey, jadi setiap satu bidang ni pula terbagi kepada dua. Dalam bidang konkret terbagi kepada teknologi dan juga seni. Manakala dalam bidang abstrak terbagi kepada perkhidmatan dan juga komunikasi. Okey, jadi kita tengok pada bidang konkret, teknologi. Apa senarai-senarai bidang reka bentuk dan teknologi dalam konteks bidang konkret yang boleh kita ceburi. Okey, yang pertamanya adalah peralatan. Yang kedua, mesin. Yang ketiga, pertanian. Keempat, pemakanan. Kelima, pakaian. Keenam, persenjataan. Okey. Kemudian dalam bidang seni pula, dalam konteks bidang konkret, seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca halus, okey, dan juga sulaman atau anyaman. Okey, kita tengok pula dalam bidang abstrak yang boleh kita lihat tapi tak boleh pegang. Okey, dari segi perkhidmatan, apa dia? Pengangkutan. Kalau pakai JNT ke, pos laju ke, pos barang, tak nampak kan? Kamu check aja tracking number dia. Okey, sewaan, sewa secara online. Sistem pembelajaran, sekarang ni kamu belajar secara maya. Boleh faham belajar secara maya. Okey, proses dan langkah. Dan akhir sekali adalah sistem pengairan. Yang keduanya dalam bidang abstrak pula ialah komunikasi. Komunikasi bagaimana? Bahasa. Okey, bahasa. Nak belajar bahasa pun senang. Google Translate saja. Okey, atur cara ataupun programming lah, kamu memprogramkan sistem komputer. Okey, bunyi, isyarat dan suara. Persuratan, pakai WhatsApp, ke WeChat, Telegram, nak hantar maklumat lah, surat, mesej dan sebagainya, email. Okey, pengiklanan dan akhir sekali adalah grafik. Okey. Okey, kemudian ini ada dua lagi maksud yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu hafal, yang perlu kamu tahu. Dan perlu faham lah. Okey, iaitu definisi bagi invensi dan inovasi. Apa dia invensi? Ialah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang baru dan belum pernah wujud. Okay, invensi ini sebenarnya dalam bahasa Inggeris invention. Okay, invention dalam bahasa Inggeris iaitu ciptaan. Jadi kita tahu invensi ni maksudnya benda yang belum pernah ada dalam dunia. Hasilnya produk tersebut, reka bentuk tersebut itu adalah ciptaan yang baru, yang belum pernah wujud lagi, kemudian ada. Di mana ada orang yang menciptanya, menghasilkannya. Yang keduanya adalah inovasi. Iaitu maksud dia kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik
melalui pengubahsuaian ataupun penambahbaikan. Jadi inovasi ni benda dah ada, dia tambah baik. Contoh invention ciptaan. Daripada jalan kaki, orang cipta basikal supaya memudahkan kamu bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam jangka masa yang singkat. Okey, basikal hanya kayu saja, ada satu gear, tapi inovasi dia tambah baik. Daripada basikal tu tak ada brake, tak boleh nak berhenti, okey, ada brake, ataupun boleh jadi kayu lebih jauh lagi, lebih laju lagi. Apa inovasi yang dilakukan tambah baik? Mungkin dia tambahkan gear. Penat nak kayu pula, mungkin tambah enjin, bateri macam basikal elektrik. Okey, so saya harap kamu faham maksud invensi dan inovasi. Okey, akhir sekali untuk hari ini, pembelajaran kali ini ialah elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. So ada 7 elemen yang kamu kena tahu, kamu kena hafal, kamu kena ingat. Okey, so kita tengok dulu pada pengenalan tentang elemen reka bentuk. Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, mereka perlu mengubahsuai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Oleh itu, elemen reka bentuk perlu diketahui dahulu sebelum seseorang memulakan projek mereka bentuk. Berikut ialah elemen reka bentuk yang lazim digunakan. Okey, jadi dari segi pengenalannya, di mana elemen ni adalah perkara-perkara yang dapat membantu kita menghasilkan ataupun menzahirkan idea. Nak buat rumah, dia bantu kita dalam mengeluarkan idea tu, macam mana nak menghasilkan satu rumah, macam mana dengan bentuk lukisan atau lakaran. Bukan senang ambil simen, ambil batu-bata, terus bancuh, susun sebagainya. Mustahil nak jadi sebuah rumah. So kamu kena lukis dulu, lakar dulu, pintu dekat mana, tingkap kat mana, satu tingkap, dua tingkap, apa bahan nak digunakan. Jadi melalui lukisan atau lakaran. Di mana kadang-kadang kita dah lukis pun mungkin ada masalah, kita tak puas hati, kita boleh tambah baik dulu pada lakaran kita tadi. Bila dah betul-betul puas hati ataupun kamu dapat permintaan dari pelanggan tempahan, so dah puas hati, pelanggan dah puas hati, baru kita boleh mulakan buat sampai siap. Okey, jadi elemen reka bentuk ni dia ada 7. Okey, yang pertamanya ialah garisan, yang keduanya adalah rupa, ketiga adalah bentuk, keempat tekstur ataupun tekstur dalam bahasa Melayunya, saiz, warna dan juga ruang. Boleh cuba hafal, cuba ingat supaya nanti senang apabila kamu nak menjawab soalan. Sebab ini pun merupakan elemen reka bentuk ni soalan-soalan yang popular lah diajukan. Okey, jadi setakat itu saja untuk pembelajaran kali ini. So kalau ada apa-apa masalah, so kamu boleh tanyalah pada ruangan komen melalui link yang dibekalkan pada kamu untuk kamu akses tadi kelas pembelajaran hari ini. So kalau ada apa-apa masalah, nanti mungkin kita boleh jelaskan pada kamu. Jadi tujuan saya buat video ni adalah supaya mungkin ada rakan-rakan yang tak dapat ikuti kelas secara langsung ataupun secara live, so dia boleh tengok kemudian. Jadi tak ada masalah. Kadang-kadang mungkin ada yang handphone ada satu, adik-beradik ada 3-4 orang nak ikut kelas online, jadi tak boleh nak ikut. Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan format video ni, so lepas ni kamu boleh tengok mungkin waktu malam, ataupun mungkin kamu boleh ulang tengok kalau kamu tak faham. Okey, so saya rasa setakat tu dulu untuk pelajaran kali ini. So saya dahului dengan sekian. Terima kasih.